ayat majmuk pancangan. Baik, di dalam teks yang kamu baca itu tadi ada beberapa ayat majmuk pancangan. Baik, contohnya pada perenggan yang pertama tadi, pada perenggan yang pertama, penduduk Kampung Serai berpakat untuk menjadikan si babau sebagai umpan untuk menangkap seekor harimau yang sering berkeliaran di kampung mereka. Jadi ayat majmuk gabungan pancangan yang terdapat di situ ialah ayat yang menggunakan kata majmuk gabungan ayat kata hubung, yaitu untuk. Nampak di situ? Untuk itu ialah kata majmuk pancangan. Oke, kata majmuk pancangan yang menggunakan kata hubung untuk. Baik, dan di situ lagi kata ayat majmuk pancangan yang menggunakan kata hubung pancangan ialah yang. Orang kampung yang melihat kejadian itu merasa heran akan ketangkasan si babau. Dalam perenggan berapa itu? Itu 2, 3. Perenggan yang ketiga. Baik, kemudian kata hubung pancangan yang ada di situ ialah tetapi. Coba kamu cari di mana? Tetapi. Ada? Coba sebut ayat itu. Si babau merasa sedih tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, bagus. Baik, itu adalah sebagian daripada ayat majmuk pancangan yang menggunakan kata hubung pancangan. Baik, sekarang ini Cikgu akan terangkan serba sedikit apa itu ayat majmuk pancangan. Oke, ayat majmuk pancangan ini mengandungi satu ayat induk dan satu ataupun beberapa ayat kecil lain yang dipancangkan di dalam ayat induk dan menjadi sebahagian daripada ayat induk tersebut dan menggunakan beberapa kata hubung pancangan. Baik, menggunakan beberapa kata hubung pancangan, contohnya bahwa, untuk, dengan, agar, yang, supaya, walaupun, dan lain-lain lagi. Baik, jadi ayat majmuk pancangan ini terbahagi kepada tiga. Terbahagi kepada tiga. Yang pertama ialah ayat relatif. Ayat relatif. Oke, apa yang dimaksudkan dengan ayat relatif ialah ayat kecil dalam binaan ayat majmuk pancangan yang menggunakan kata hubung yang. Dia gunakan kata hubung yang. Kata hubung yang. Oke, contoh ayatnya, saya membeli baju yang berwarna hitam. Mereka menonton wayang yang amat lucu. Itu contoh ayat yang menunjukkan ayat relatif. Yang kedua ialah ayat komplement. Oke, ayat komplement. Apa itu ayat komplement? Ialah ayat kecil dalam binaan ayat majmuk pancangan yang bersifat pelengkap kepada ayat induk tadi. Oke, ia dipancangkan dalam ayat induk menggunakan kata hubung pancangan bahwa ataupun untuk. Seperti yang terdapat dalam teks tadi. Dia menggunakan kata hubung pancangan untuk dan bahwa. Contohnya, dia mengetahui bahwa Ali akan pergi. Oke, kemudian contoh yang kedua, murid itu pulang untuk membaca buku. Baik, dan ayat majmuk pancangan yang ketiga ialah ayat keterangan. Ayat keterangan. Oke, apa itu ayat keterangan? Ayat keterangan terdiri daripada satu ayat induk dan satu ataupun lebih ayat kecil. Dan ayat kecil inilah yang berfungsi sebagai keterangan kepada predikat. Dan kemudian ayat kecil ini dipancangkan di dalam ayat induk menggunakan kata hubung keterangan seperti sebab, karena, jika, kemudian semenjak, sejak, sewaktu, sungguh pun,
walaupun ketika semoga apabila dan kalau. Oke, antara kata majemuk yang kita boleh gunakan dalam ayat keterangan sebab, karena, jika, semenjak, sejak, sewaktu, sungguh pun, walaupun, ketika, semoga, apabila, dan kalau. Baik, contoh ayatnya contohnya ialah saya berdoa semoga dia selamat dalam pembedahan tersebut. Semoga itu. Kemudian Aziz selalu berduka sejak kematian istrinya. Oke. Bagi satu contoh, bagi lagi satu contoh, setiap murid perlu mahir dalam tata bahasa jika ingin cemerlang dalam mata pelajaran bahasa Malaysia. Baik, jangan bimbang, Cikgu akan bagi kamu nota ini nanti. Cikgu akan bagi juga nota, tidak perlu kamu catat, nanti Cikgu akan beri nota ini kemudian. Baik. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Boleh paham? Baik, Cikgu nanti tidak Cikgu sudah bagi nota, kamu akan lebih paham lagi apa yang dimaksudkan dengan ayat majmuk pancangan. Baik. Oke, untuk seterusnya, sekarang ini kamu dalam 3 kumpulan kan? Dalam 3 kumpulan. Dalam setiap kumpulan, Cikgu mahu kamu membina 1 ayat sahaja berdasarkan gambar yang akan Cikgu beri bagi setiap kumpulan. Jadi Cikgu mau kamu bina ayat berdasarkan gambar itu. Jadi setiap kumpulan perlu berbincang hanya 1 ayat sahaja. Oke, bincangkan apa ayat yang sesuai dengan gambar yang Cikgu beri bagi setiap kumpulan. Baik. Ya, menggunakan kata hubung yang sudah Cikgu senaraikan di sini. Ya, mana-mana saja kata hubung yang kamu boleh guna. Baik. Ini kumpulan yang pertama. Oke, yang ini kumpulan kedua, ketiga, dan kamu kumpulan yang keempat. Jadi kalau kumpul dalam kumpulan dan selepas itu tolong tulis kamu punya ayat di sini berdasarkan gambar itu. Oke, ini kumpulan pertama. Udah wajib Pak. Ini motornya tuh banyak keluar. Bener. Lagu Kurana Kaulah. Isi air di sana. Inilah sini. Inilah. Berarti ada garis. Ada 4. Sudah tulis kamu punya 3 ayat. Mereka mengisi ayat dengan begitu laju karena apa kalau kita pakai? Ya, jangan biarkan kawan kamu satu orang jadi ayat. Bincang dalam kumpulan apa ayat Dana.
sakit tanganku. Bawah di bawah di bawah mana di sini apa belum kamu capai dengan selesa. Pertandingan membawa bola pingpong dalam sudut. Betul atau tidak ayat itu? Salah. Betul atau tidak? Apa salahnya? Dalam. Ayat ini betul, tapi ada kesalahan. Kesalahan yang pertama ialah mereka membubuh huruf besar. Sepatutnya di situ ialah huruf kecil. Begitu juga huruf P di sini. Sepatutnya huruf P macam ini dan begitu juga ini. Tidak boleh membubuh huruf besar begitu. Boleh paham atau tidak? Boleh. Tapi ayat mereka itu betul. Jadi mereka cepukan. Oke, yang kedua. Pukulan yang kedua, mereka berlari sekuat hati untuk memenangi pertandingan tersebut. Ayat ini pun betul. Tidak ada kesalahan yang lain. Kemudian mereka sedang meniup belon sehingga belon itu pecah untuk memenangi pertandingan itu. Betul atau tidak? Belon-belon Apa kesalahan? Farhan. bukan pecah, Cikgu, meletup. Meletup. Lagi apa lagi kesalahannya? Apa dia? Apa dia belon? Belon besar. Belon itu mesti huruf besar. Jadi? Baik. Cikgu bagi tahu kesalahan ayat ini. Ayat ini kesalahannya ialah sepatutnya ayat ini berbunyi begini. Mereka meniup belon sehingga pecah untuk memenangi pertandingan itu. Belon ini tidak perlu diulang, itu adalah pembaziran bahasa, disebut pembaziran bahasa. Jadi tidak perlu ulang. Jadi yang betulnya mereka meniup belon itu sehingga pecah. Belon itu sehingga pecah untuk memenangi pertandingan itu. Baik, kita tengok pula kumpulan yang keempat. Tapi tidak baik, satu percobaan, mungkin yang kedua kali ayat kamu akan betul. Yang keempat, mereka mengisi air ke dalam botol dengan pantas untuk memenangi acara itu. Baik, ayat ini betul. Jadi berikan tepukan untuk diri sendiri karena kamu berani untuk mencoba. Baik. Baik, untuk latihan hari ini, Cikgu mahu kamu membina 5 ayat majmuk berdasarkan gambar yang ada dalam kepala kerja ini. Berdasarkan gambar, jadi kamu kena bina ayat. Tidak boleh menggunakan ayat tunggal saja, kamu gunakan ayat majmuk. Ingat apa itu? Ayat majmuk ialah gabungan 2 ayat tunggal. Boleh paham kan? Boleh. Dan ayat kamu itu jangan terkeluar daripada gambar ini. Jangan lain dalam gambar lain pula ayat kamu yang kamu bina. Jadi kelima 5 ayat itu adalah